Nasi Arab dia balun. Nasi Pakistan dia balun. Botinam dia balun. Apa lagi? Yang tofu dia balun. Balun belaka. Lembu. Kalau kita bagi dia, mungkin kita bagi dia botinam, dia tengok giling-giling kepala. Apa lah dia tu biasa nak pergi rumput atau pergi botinam lah. Dapat dah, tukar-tukar selera lah. Dia kata tambah, aku nak bunuh. Pasal apa? Allah Ta'ala cipta dia macam ni. Kita ni manusia, Masya Allah. Kita akan berubah-ubah dari masa ke semasa. Ini hebatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan manusia. Ayat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi manusia ni kata Allah, thumma radadnahu asfala safilin. Tapi akhirnya manusia ni Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala kembalikan macam ke sehina-hina kejadian atau sehina-hina tempat. Alhamdulillah. Pasal apa? Karena perbuatan manusia itu sendiri. Maka sebab itulah kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala cipta kita ni dalam keadaan yang paling baik. Allah Ta'ala sebut pasal buat. Nah, yang ketiganya kata Allah Ta'ala, dan yang menentukan qadar masing-masing. Wallazi qaddara, yang ketiganya Allah Ta'ala tentukan qadar untuk kita masing-masing. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar, dalam ayat yang lain. Semua Allah Ta'ala ciptakan ada qadar, ada limit, ada had, ada peruntukan untuk dia. Maka sebab itulah tak perlu kita mengiri hati, tak perlu kita nak dengki. Ini yang berlaku sekarang ni dalam masyarakat kita, tu berdengki. Tengok restoran tu maju, restoran dia tak maju, orang nak berdengki. Dia tak pandang kepada pokok dan qadar yang pertamanya. Yang keduanya, pasal apa dia tak pertingkatkan usaha dia? Mungkin orang order sejam lepas tu baru dia hantar barang. Mana orang nak mari? Kedai dia, restoran dia. Hak sana tak ada order, dah siap lah. Pasal apa sekarang orang suka? Cina pun suka, kedai mamak Melayu lagi suka. Sebab baru order dah siap lah. Dia tarik satu, siap. Buat dah siap dah. Kita kena belajar, benar-benar ni ilmu. Kita kena belajar. Kadang-kadang minta Allah, 3-4 kali minta. Mana tak siap ni, mana tak siap dah. Siapa nak main restoran kita? Mana jangan kita berdengki. Jangan kita nak iri hati. Pasal apa? Qaddar. Alladhi khalaqa amalan fasawwara wa qaddar. Allah Ta'ala telah tentukan untuk kita. Allah Ta'ala telah jadikan untuk kita ni wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya dah ada qadar dan ketentuan untuk kita. Cuma yang penting kita kena usaha, kita kena ikhtiar. Ini penting. Kalau tak usaha, tak ikhtiar, terserahlah kepada orang-orang nasib masing-masing ni. Kemudian yang keempat yang kata Allah Ta'ala dalam ayat ni, fahada, tugas Allah Ta'ala ni bagi petunjuk. Tugas manusia ambil petunjuk. Boleh nampak? Tugas manusia ialah mengambil petunjuk tersebut. Tugas Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi petunjuk. Kita sebut tadi, okey, signboard tu mana kata tugas bandaran. Gitu kita nak sebut tugas bandaran agak. Dia buat signboard semua ni kita bagi buat tugas apa? JKR. Ada tak tahu lebih kurang macam tu lah. Jadi tugas maka ialah tunjuk, buat signboard, buat kita kata benda-benda lah yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Dia tak boleh heret kita, takkan dengan larat heret seorang-seorang. Cik lagi mana pun boleh heret kita boleh perlu. Boleh. Mana ini Allah Ta'ala nak bagi kepada kita bayanan bahwasanya tugas manusia tu lah nak menentukan sama ada diri dia tu nak jadi baik atau menjadi tak baik. Sama ada nak sampai ke tempat yang dia nak tuju atau tak sampai, tugas dia sendiri. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, fahada, Allah Ta'ala ni bagi petunjuk, beri petunjuk. Tugas manusia mengambil petunjuk. Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang kita baca di atas ni, famani tada. Famani tada. Barang siapa yang mengambil petunjuk. Ada tugas manusia kena ambil petunjuk. Barulah Allah Ta'ala kata, faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Ayat di atas yang kita ambil tadi. Tolong tengok, hari salah ada sedia. Tolong ambil. Tengok. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ni,
faman ihtada. Maka sebab itulah kita kena baca bahasa Arab ni, kena belajar. Bila kita baca bahasa Arab, barulah kita nampak apa benda yang Allah Ta'ala nak sebut dalam Al-Quran. Bagi kita, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Bagi kita sama hidayah sama ya. Tapi sebenarnya ihtada ni yang mengambil petunjuk. Petunjuk ada. Petunjuk dah ada. Kita sebut tadi kan, okey, belah kanan pergi Kuala Lumpur, belah kiri pergi Kelang. Itu petunjuk. Maka Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang menerima petunjuk, yang ambil petunjuk, yang guna petunjuk tu, maka dia kata, innama yahtadi li nafsi. Maka dia dapatlah petunjuk. Dia ikut petunjuk yang ada situ, maka sampailah jadi tempat yang dia nak tuju. Okey. Ini yang pertama. Mana kata Allah Ta'ala dah bagi petunjuk kepada semua makhluk. Kita tengok binatang. Binatang ada otak tapi tak ada akal, kata orang tua. Manusia ni ada otak, dia ada akal. Binatang dia ada otak kan. Dia telah diprogramkan, itulah benda dia. Makna Allah Ta'ala bagi petunjuk. Ayam, kalau kita tabung emas dia makan. Dia tak makan, pasal apa? Dia dapat petunjuk bahawa itu bukan makanan dia. Macam mana buat contoh tadi lembu tadi kan? Kita bagi dia rotinan. Dia tak makan, pasal apa? Allah dah bagi petunjuk kat dia, bahawasanya hang lembu, kumpul je makanan. Kita Allah Ta'ala bagi petunjuk juga. Apa dia? Semua benda yang halal, semua kita beri tibai. Ada lebihnya manusia. Jadi, lebihnya manusia. Okey, ini yang pertama. Hidayah yang pertama. Yang kedua, hidayah berupa penjelasan dan petunjuk yang dapat menjadi bukti kepada manusia. Allah Ta'ala wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'ala al-huda fa'akhadhatuhum sa'iqatul 'adzabil hun bima kanu yaksibun. Surah Fussilat ayat 17. Dan adapun kaum Samud, mereka itu telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta, itulah kesesatan daripada petunjuk. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah kita kerjakan. Mana tahu Allah dah tunjuk tapi tak main ikut tunjuk. Macam anak sebut tadi kan, ada dah signboard situ, kanan di Kuala Lumpur, kiri di Kelang. Kamu tandai, kamu ambil, kamu ikut petunjuk. Akhirnya tu Allah Ta'ala sebut dalam ni, fastahabul amal, mereka lebih suka dalam kesesatan. Mana inilah, walaupun Allah Ta'ala cerita ni berkaitan dengan kaum Samud, kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi ianya adalah sebagai panduan, sebagai pedoman dan sebagai pengajaran untuk kita. Jangan sampai dah benda yang telah ditunjuk kepada kita, kita masih lagi tak mau ikut, kita masih lagi tak mau ambil petunjuk tersebut, maka akhirnya akan terkeluar atau terpesona daripada ini. Kita baca ringkas masa Nabi ya. Baca ringkas. Yang ketiga, hidayah taufik dan ilham. Hidayah taufik dan ilham. Firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu in nattabi'al huda ma'aka natakhaffaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun. Surah Qasas ayat 56 dan 57. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Kita tak boleh nak beri petunjuk kepada orang. Kita hanya boleh sampai-sampaikan saja. Itu sebab pepatah Arab pernah sebut, kita hanya boleh tarik kalai ke sungai, tapi kita tak boleh paksa dia minum ayam. Ini pepatah Arab. Kita boleh tarik kalai ke sungai, boleh heret tarik je. Tapi kita nak menjam kepala dia masalah ayam, sudah dikobok ayam, sudah minum ayam ke? Mana kata kita ni hanya boleh turun sampai-sampaikan saja. Yang selebihnya terserahlah kepada penerimaan kita masing-masing. Rasulullah SAW, Allah Ta'ala sebut, wahai Muhammad, kamu tidak dapat beri petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Rasulullah sayang dan kasih kepada pak sahabat dia Abu Talib. Pak sahabat dia lah orang yang paling banyak membela perjuangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ni bersungguh-sungguh nak agar pak
saudara dia mengucap berkata syahadah, tetapi akhirnya pak saudara dia kata aku malu. Aku malu nak ikut agama yang dibawa oleh kamu. Nanti takut orang kata apa dan sebagainya. Jadi akhirnya pak saudara dia mati dalam keadaan yang bukan Islam. Mati dalam keadaan bukan Islam. Maka Allah Ta'ala sebut Muhammad, kamu tak boleh beri petunjuk kepada orang lain. Petunjuk ni tak boleh diwarisi. Berapa ramai kita kata anak ustaz-ustaz, anak tutup guru, tapi bila tubuh mati, anak-anak tak boleh nak warisi, tak boleh nak tubuh. Sambung kita kata apa? Apa yang telah dibuat oleh ayah-ayah mereka. Nama kita di Malaysia ni memang bertumbuh pondok, kalau mati anak-anak jarang boleh mewarisi. Jarang. Biasa yang dapat meneruskan benda tu ialah menantu. Selalu dia macam tu. Kita tengoklah banyak pondok-pondok boleh terus hidup kerana ada menantu. Kalau harap ke anak, insya-Allah mati. Biasanya macam tu. Biasanya macam tu. Kan? Jadi sebab itulah sahabat-sahabat, kita kena ingat hidayah dan petunjuk ini tidak boleh diwarisi. Walaupun ayah kita seorang yang hebat, ayah kita seorang ulama, ayah kita seorang yang alim, wali Allah dan sebagainya, tapi petunjuk ini tak boleh diwarisi. Kena usaha, kena ikhtiar, kena cari, kena ikut panduan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang keempatnya kita ringkas. Yang keempatnya ialah hidayah di akhirat, ialah hidayah menuju ke syurga atau ke neraka. Allah Ta'ala akan bimbing, tunjuk kita juga. Nak ke syurga, nak ke neraka tu ada petunjuk. Bukan boleh kita cari sendiri. Betul? Kita masuk-masuk cari sendiri yang mana syurga, syurga mana surga. Dah kita akan dipimpin oleh para malaikat. Wasiqal ladina taqaw ila al-jannati zumara. Allah Ta'ala sebut dalam akhir surah Zumar. Abang-abang, kakak-kakak tadi buka baca surah Zumar, akhir surah Zumar. Allah Ta'ala sebut bahwasanya ahli syurga akan dipimpin ke syurga, ahli neraka akan dipimpin ke neraka, akan diheret ke neraka. Mana ada panduan atau pedoman ni ke syurga ke neraka, bukan boleh kita cari sendiri. Di sini boleh tak kita cari sendiri kan? Tanya orang ke, ataupun tengok signboard ke, ataupun kita pakai GPS. Nak cari menara petronas, cari GPS. Oh, tu dia. Boleh. Nak cari syurga boleh pakai GPS tu. Tak ada. Ada Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu nurithuha bima kuntum ta'malun. Surah Al-A'raf ayat 43. Masya-Allah. Panduan ni Allah Ta'ala yang bagi nak pergi syurga, nak pergi neraka, dibawa, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir, usyurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Itulah orang yang nanti ke neraka. Yang dimasukkan ke dalam neraka pun akan dipandu, akan dibawa, akan ditunjuk jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perlu kepada hidayah, semua perlu kepada petunjuk. Jadi apabila kita ada dapat hidayah dan dapat petunjuk, maka kita dah sendiri kena amalkan benda, kena ikut benda. Jangan sampai kita minta Allah Ta'ala bagi, tiba-tiba kita batal tahu. Seperti yang disebut mula-mula masa mukadimah tadi kan, kita minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini dia, apa dia Quran. Nah, ini dia, apa dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dia ijma' ulama dan qiyas. Tiba-tiba kita tak main ikut. Sedangkan kita minta 17 kali paling kurang. Bila tak ikut, sesat, mula menamuk Allah Ta'ala pasal bangku ni. Nak namuk apa Allah Ta'ala dah bagi dah. Yang salahnya ialah kita. Jadi sahabat-sahabat kita rahmat Allah, itulah secara ringkas. Sebenarnya tajuk ni dia panjang. Di sana ada sambung dia sebenarnya bagaimana cara kita nak dapat hidayah Allah. Ulama tetap di sana hampir dekat 10 atau 12 cara untuk kita dapat hidayah dan petunjuk kepada Allah. Dan di sana juga ulama bahaskan
Mengapa hidayah itu terhalang daripada manusia? Ada punca-punca dan ada sebab. Semua benda ada sebab. Wa kullu syai'in khalaqa wa ja'alna kulla syai'in sababa. Semua benda yang berlaku ada sebab. Ianya takkan berlaku begitu saja. Pasal apa demam? Sebab yang panas. Contoh. Kan? Sebab berpindah, sebab makan. Mana Allah Ta'ala buat benda yang akan buka bumi ni ada asbab. Ada asbab. Kan? Kalau tak ada asbab, itu bukan sunnatullah. Sebab sunnatullah, setiap benda ada sebab. Wa ja'alna kulla syai'in sababa fa'atba'a sababa. Dalam ayat yang lain, kalau kita buka dalam surah Kahfi, Allah Ta'ala sebut kisah Dzulqarnain. Kisah Dzulqarnain fa'atba'a sababa. Dia ikut sebab-sebab. Rasulullah juga buat satu benda ikut sebab. Wallahu a'lam. Jadi sahabat-sahabat yang rahmat Allah, ada satulah benda yang boleh kita kongsi. Mungkin ada satu dua soalan. Ringkas, ada masa sedikit lagi. Ada 2-3 minit ikut lebih kurang. Kalau siapa nak risalah boleh ambil yang banyak. Ustaz tanya. Boleh ambil yang banyak baca-baca. Boleh kongsi dengan kawan-kawan. Ataupun kalau siapa yang berminat, anda boleh email. Ada kadang-kadang email juga kat kawan-kawan kita yang ada di sini. Boleh kongsi-kongsi insyaAllah. Silakan, ada soalan. Tak ada apa? Kalau tak ada apa, penutupnya macam biasa. Penutupnya macam biasa. Anda ada bawa apa? Kupon untuk Mahadi Sabah. Mahadi Sabah. Dan ada juga anda bawa risalah untuk yang dimanjung badan. Cuma di Sabah kita baru usaha untuk wujudkan sebuah pusat pendidikan di sana. Sebelum ni anak ambil pelajar Sabah datang ke tempat anak di Manjung, tapi kebanyakannya tak tahan. Sebab berjauhan dengan rumah ayah, dan kita telah usaha dapatkan hampir 4 ekar tanah di sana di kawasan Kinabatangan. 4 ekar tanah, dan sekarang ni kita nak cari kalau ada siapa-siapa yang ada duit tak puas sihat. Faham duit tak puas sihat? Duit riba lah, duit syubah lah, duit tak puas sihat tu. Kita sedang kumpul nak lebih kurang 30,000. Kita nak tolak tanah dan nak buat pagar. Kalau siapa-siapa yang ada, kalau tak ada tak apa, tanya kawan-kawan yang ada. Di sini ada apa? Ada nombor akaun anak. Nombor akaun mak, darah abad. Nanti boleh maklum pada anak. Kalau ada duit syubah, tolong maklum pada anak. Dan duit yang sihat pun kita nak. Kalau ni duit tak sihat je. Bukan apa, kita sayang sebenarnya nak pakai duit sihat, duit zakat ke, duit sumbangan ni untuk kita nak tolak tanah, buat pagar tu rasa macam sayang. Sebab duit tu kita boleh guna untuk bangunan, benda yang lebih tinggi kan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang ada duit tak sihat tu tolong kumpul. Kita nak guna untuk buat pagar, nak tolak tanah. Anda dah tanya lah, kos tolak tanah sehari berapa 500. Dia ambil antara 80 minit ke 1 jam. Jadi kos tolak tanah sehari 500 lebih kurang. Jadi kita tak tahu berapa hari sebab tanah tu lebih kurang 4 hektar tanah agak sikit, berbukit sikit. Kemudian kita nak buat pagar keliling. Sebab tanah tu kalau ikut satu gerai ada 14 hektar. Kita dah beli 4 hektar, jadi kita nak pecah gerai, jadi kita nak kena tanda kawasan kita. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang ada ni, kita tolonglah war-warkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan kalau sahabat-sahabat yang ada duit sihat, apa ni juga. Ada duit zakat ke apa, tolonglah bantu untuk kita sama-sama. Mungkin abang-abang mampu di sudut kita tak keuangan. Kami ustaz-ustaz ni mungkin mampu untuk kita kata apa, nak mendidik sangat benda, mana membantulah dalam untuk nak bagi anak-anak kita faham Quran, faham Islam. Mudah-mudahan mereka akan selamat, dan kalau mereka selamat, kita juga akan selamat. Jadi itulah bacalah risalah ni, dan yang akhir sekali pun baca dia. Di bawah tu ada nombor akaun, ada alamat email apa semua. Dan apa-apa pun boleh hubung insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua IGP Surau dan kepada semua sahabat-sahabat abang kakak-kakak yang sudi untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pada petang ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.